Patin binasa di tempat basah, lalu direndang saat Selasa. Rajin sedekah, hidupmu berkah, jadinya tenang, sihat, sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sekalian, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan 7 lapisan langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan, dan kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernaung padanya. Hadirin sekalian, agak-agak kan ada tak yang tahu apa yang saya nak share pada hari ini berdasarkan daripada awal pantun yang saya lontarkan sebentar tadi? Betul, tajuk kita pada hari ini adalah bersedekah. Jadi, saya yakin sedekah ini bukanlah satu isu ataupun perkara yang tidak asing lagi pada mata masyarakat kini. Jadi, apa yang ingin saya sampaikan adalah sedekah dalam Islam ini sangat luas. Ia tidak tertumpu hanya kepada bentuk wang ringgit sahaja. Namun, konsep sedekah ini boleh meliputi apa-apa sahaja pemberian atau amal kebaikan dari segi rohani ataupun fizikal. Tahu tak adik-adik, bahkan senyuman ini juga adalah dikira sebagai sedekah. Nak tanyalah, agak-agak kan hari ini semua dah bersedekah ataupun belum? Sedekah hukumnya adalah harus. Sedekah ini akan membuatkan orang yang memberi bahagia, manakala orang yang menerima turut bahagia. Jadi besar impak sedekah ini. Tadi kita dah bagi tahu kan berkenaan apa yang dimaksudkan sedekah pada istilah asasnya. Jadi kita akan tengok istilah sedekah pada bahasa. Jadi pada bahasa, sedekah ini bermaksud kebenaran atau pemberian yang ikhlas daripada hati yang bersih. Manakala pada istilah pula, ulama menyebutkan bahawa pemberian itu semata-mata untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari keredaannya. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu secara terang, maka yang demikian adalah baik kerana menjadi contoh yang baik. Kalau kita tayang pada media lah, tapi niat dengan betul, dengan hati yang ikhlas dan sebagainya. Dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah itu serta kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, orang-orang miskin dan sebagainya, maka itu adalah baik bagi kamu dan Allah akan menghapuskan kamu daripada sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 271. Jadi daripada ayat tadi jelas menunjukkan ada dua keadaan yang dibenarkan.
disunahkan dalam Islam untuk bersedekah yang pertama sekali sama ada terang-terangan, namun niatnya pastikan dengan ikhlas dan menjadi contoh tauladan kepada yang lain. Yang kedua adalah secara sembunyi, di mana ia adalah lebih baik dan dituntut oleh syarak, kerana seperti kita tahu tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Dan pertama sekali, hulurkan tangan kanan sehingga tangan kiri tidak tahu. Maksudnya bersembunyilah kamu dalam bersedekah. Moga dengan ikhlasnya kamu dalam bersedekah, Allah menunjukkan kamu pada jalan-jalan yang benar, insya-Allah. Suatu hari ketika mana Sayyidina Fatimah sedang memintal baju, datang Ali menanyakan kepada Fatimah, "Wahai wanita mulia, adakah kamu mempunyai makanan untuk suamimu?" Lalu Fatimah menggeleng, berkata, "Aku tidak mempunyai makanan, tapi ada 6 dirham yang aku terima daripada Salman untuk memintal, yang akan aku belikan kepada anak-anak kita." Lalu Ali berkata, "Berilah kepadaku, aku akan membelikan makanan tersebut di pasar." Lalu Fatimah segera menyerahkan 6 dirham itu kepada suaminya, dan Sayyidina Ali keluar membeli makanan. Tengah jalan, Sayyidina Ali bertemu dengan seorang lelaki yang berkata, "Siapakah yang mahu memberikan pinjaman kepada Tuhan yang selalu menepati janji?" Lalu tanpa fikir panjang, Sayyidina Ali memberikan semua wangnya kepada lelaki itu. Lalu dia pulang dengan tangan kosong, dan Fatimah yang melihat suaminya pulang tanpa membawa makanan berkata, "Tidak mengapalah, aku menyokong segala tindakanmu." Lalu pergilah Sayyidina Ali bertemu dengan Nabi. Dalam perjalanannya, Sayyidina Ali bertemu dengan seorang pemuda yang ingin menjualkan unta yang berharga 100 dirham. Tapi Sayyidina Ali kata tidak mahu kerana tidak mempunyai wang. Lalu pemuda itu berkata, "Tidak mengapa, hal bayaran tersebut di kemudian hari." Lalu Sayyidina Ali pun menerimalah unta itu yang akan dibayar pada kemudian harinya, kerana unta tersebut dalam keadaan yang baik dan cantik. Lalu berjalanlah lagi Sayyidina Ali, berjalan. Bertemu lagi seorang pemuda yang ingin membeli unta dalam harga 300 dirham sahaja. Jadi nilainya mula meningkat. Lalu Sayyidina Ali tanpa berfikir panjang menerima pengucapan tersebut. Lalu berceritalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tahukah kamu Ali bahawa orang Badui yang menjual unta dan Badui yang membeli unta daripada kamu itu adalah merupakan malaikat daripada Allah Subhanahu Wa Taala." Jadi daripada kisah tadi banyak pengajaran yang boleh kita ambil, tapi suka untuk saya selitkan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim." Jadi yang bermaksud sesungguhnya orang-orang lelaki yang bersedekah dan juga orang-orang perempuan yang bersedekah serta mereka yang memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yakni ikhlas, akan digandakan balasannya dengan berganda-ganda yang banyaknya, dan mereka pula akan beroleh pahala yang mulia, daripada surah Al-Hadid ayat 18. Jadi tadi kita dah tengok mengenai maksud, mengenai hukum sedekah. Jadi saya nak share 5 kelebihan utama apabila seseorang itu bersedekah. Yang pertama sekali adalah menghapuskan dosa. Jadi sedekah ini boleh menghapuskan dosa kita yang lalu, tapi diingatkan perlu disertakan dengan taubat supaya kesalahan-kesalahan tersebut tidak diulangi semula. Perkara ini kita boleh lihat jelas daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana
air itu memadamkan api. Laju kan sedekah tu dapat menghapuskan dosa kita. Kita boleh bayangkan aliran air untuk memadamkan api terus padam, betul tak? Jadi ini daripada hadis riwayat Al-Tirmizi. Selain dapat menghapuskan dosa kita, bersedekah juga dapat memberi ganjaran pahala yang berganda-ganda. Dengan ikhlas, setiap amalan baik akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisahlah kalau kita mentaati ke ataupun kita menjalankan perintah Allah dengan baik ke, kita solat dengan sempurna kan, termasuk juga dengan sedekah akan diberikan pahala yang berganda. Ia boleh dilihat di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tidak ada kebaikan pada kebanyakannya bisik-bisik mereka kecuali daripada bisikan orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian antara manusia, dan barang siapa yang berbuat demikian kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka kami memberinya pahala yang besar. Jadi bagi mereka yang mengingati orang-orang lain ataupun saudara-saudaranya berbuat sedekah, insya-Allah akan diberikan juga ganjaran pahala yang besar. Surah An-Nisa ayat 114. Yang ketiga, kelebihan bersedekah adalah di mana rezeki anda semua, kamu semua akan semakin bertambah. Kita bagi duit bukan kurang duit kita. Percayalah, dengan rezeki Allah, dengan ketentuan Allah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya rezeki, kita punya kebaikan akan berganda-ganda. Nak sebut juga, nak sertakan juga di mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud tidak akan berkurang rezeki orang yang bersedekah kecuali bertambah, bertambah dan bertambah. 3 kali Nabi sebut. Jadi betul lah, dan terbuktinya daripada kisah Ali, Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah tadi, terbukti bahawa orang yang bersedekah akan bertambah-tambah rezeki. Seterusnya, sedekah ini dapat menjauhkan diri kita, diri anda semua daripada mempunyai sifat kedekut. Sebab apa? Amalan ini, amalan bersedekah ini mengajar kita untuk selalu berkongsi rezeki kita. Bersedekah ni bukan sahaja dalam konsep wang ringgit macam yang saya katakan pada awal lagi, tapi daging korban dan juga senyuman boleh diberikan kepada orang-orang lain. Ibadah korban juga mengajar kita sebenarnya untuk berterima kasih dan bersyukur tentang kehidupan kita. Dengan bersedekah ni, kita belajar untuk tidak kedekut dan selalu menolong mereka yang memerlukan bantuan. Jadi yang terakhir sekali, kelebihan bersedekah ini adalah dapat memberikan ketenangan kepada hati kita. Betul tak saya nak tanya lain? Betul tak? Kalau kita bersedekah dapat memberi ketenangan. Sebab melalui sedekah lah ini, ia dapat membuatkan kita rasa tenang, kita rasa bahagia sebab dapat bantu mereka yang memerlukan. Jadi ia juga boleh memberi kebahagiaan kepada kita dan boleh mencuci hati kita daripada sifat bakhil. Jadi kita tahu bahawa jika kita bersedekah ataupun duit itu kita gunakan dengan tujuan yang bagus serta bermanfaat, diserahkan, dialirkan kepada jalan-jalan Allah, insya-Allah kita akan berasa tenang dan berpuas hati kerana dapat menggunakan harta kita ke jalan yang benar. Jadi ingatlah kepada semua hadirin sekalian, ingatlah harta ini semua bukan milik kita sepenuhnya. Maka kalau tidak dibelanjakan dengan cara yang benar, percayalah akan memberikan kesan yang buruk, mungkin bukan di dunia tapi di akhirat kelak. Jadi hadirin, kita dah dekat pada penghujungnya. Saya nak ingatkan satu perkara. Semakin kita kedekut,
semakin surutlah benih-benih cinta ataupun kasih sayang dalam kehidupan kita sesama manusia. Cuba perhatikan diri kita. Berapa ramai yang benar-benar sayang kepada kita dan berapa pula yang sentiasa cuba menjauhi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang pemurah itu dekat dengan Allah dan dekat dengan manusia dan jauh daripada api neraka. Orang yang kedekut itu jauh daripada Allah, jauh daripada manusia dan dekat dengan neraka. Sesungguhnya orang yang bodoh tetapi pemurah itu lebih disayangi Allah daripada seorang yang abid yang bakhil. Hadis riwayat At-Tirmizi. Suka untuk saya akhiri perkongsian saya pada hari ini dengan satu lagu yang boleh kita jadikan sebagai motivasi untuk sentiasa bersedekah. Bismillah. Alangkah indah orang yang bersedekah, dekat dengan Allah, dengan syurga. Tak akan kurang harta yang bersedekah, akan bertambah sentiasa. Alhamdulillah, demikian perkongsian ringkas yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pada hari ini. Semoga dapat manfaat kepada kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu Taala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya daripada saya secara pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.